A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta inayahnya dapat lagi sama-sama kita bersua di dalam rancangan kuliah tafsir online bersama dengan saya. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan. Allah Ta'ala beri lagi ruang kepada kita untuk sama-sama kita mendalami, mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan cuba membahaskan sedikit berkaitan dengan surah yang baru, iaitulah surah At-Tin. Surah At-Tin, di mana yang kita maklumi adalah daripada surah Makkiyah. Bilangan ayatnya ialah lebih kurang 8 ayat. Untuk itu, marilah sama-sama kita bacakan surah At-Tin bersama dengan saya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri ini, yakni negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami balikkan dia jadi serendah-rendah yang rendah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk mereka balasan yang tidak putus-putus. Fama yukazzibuka ba'du biddin, maka apakah lagi yang membawamu mendustakan kemudian itu dengan din, yakni dengan agama. Alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah itu sehakim-hakim yang hakim. Tafsirnya, kerana penting pula yang akan diterangkan dalam surah ini, maka Allah memulai surah ini dengan sumpah pula, iaitu dengan ayat 1 Allah bersumpah menyebut kayu tin dan kayu zaitun. Yang dimaksud adalah negeri atau bumi yang banyak menumbuhkan kedua kayu tersebut. Dan ulama yang mengatakan negeri tin itu sebuah bukit di negeri Damsyik.
di Syria. Ada yang mengatakan masjid di Damsyik. Ada yang mengatakan masjid Nabi Nuh. Ada yang mengatakan satu tempat di Kufah. Dan ada yang mengatakan sebuah bukit di antara Halwan dan Hamzan. Negeri Zaitun ada yang mengatakan bukit Zaitun di Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis itu sendiri. Dengan ayat 2 Allah menyebut Tur Sina, iaitu bukit di mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Dengan ayat 3 Allah bersumpah demi negeri Mekah ini, negeri yang aman sehingga Allah mengharamkan di negeri itu berbunuh-bunuhan, sekalipun kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali apa-apa yang sangat dihajati manusia. Dengan ayat 4 dan 5 Allah mengatakan, sungguh-sungguh kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian, kemudian kami balikkan manusia itu jadi yang paling rendah. Sebenarnya manusia dijadikan Allah dengan sebaik-baik kejadian tentang badan dan tubuhnya manusia. Tidak ada satu macam makhluk jua pun di atas dunia ini yang semacam manusia tentang potongan dan bentuk badan dan tubuhnya, berpadanan bentuk dan besar anggotanya, berpadanan ukuran dan letak seluruh anggotanya, mudah berjalan dan berlari, mudah menyelam dan memanjat, mudah mengerjakan sebarang pekerjaan. Manusia duduk dan berjalan menegakkan kepalanya ke arah langit. Itu adalah suatu kiasan dan sindiran bahawa manusia itu semestinya banyak memikir dan mengusahakan segala yang tinggi dan untuk yang tinggi. Tidak sebagaimana makhluk atau haiwan yang lain yang kepalanya menunduk ke bawah, sama tinggi dengan perut dan farajnya, atau lebih rendah lagi. Tidak hairan lagi kamu haiwan hidup berusaha untuk perut dan farajnya semata-mata. Itu beza antara kita dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain yang dinamakan sebagai haiwan. Allah Ta'ala letakkan kita, kepala berada di bahagian atas untuk kita apa? Untuk kita sentiasa bertadarru', merendah diri, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala sepanjang masa. Tidak di mana haiwan-haiwan yang lain Allah letakkan kepalanya sama taraf, sama tinggi dengan farajnya, kemaluannya dan sebagainya. Tentang batin pula dan kemanusiaannya manusia itu adalah manusia itu makhluk yang sebaik-baiknya. Cukup pada manusia segala sesuatu alat perkakas batin untuk mencapai hidup beruntung dan bahagia, dan beruntung bahagia secara manusia selama di dunia ini dan pencapai di alam akhirat kelak. Manusia yang masih baik dan teguh alat perkakas batinnya itu tidak akan tenggelam dalam kehidupan secara manusia, sekalipun bagaimana besarnya gelombang kehidupan dan sekalipun betapa deras arus dan berputar-putar, berpusing-pusing arah taufan kehidupannya. Dengan otak dan fikirannya, dengan hati dan kemahuan yang teguh dan suci, pendeknya dengan segala alat perkakasnya yang batin, manusia dapat berbuat segala-galanya yang baik dan berfaedah untuk diri dan untuk sesama manusia selama di dunia, dan berbuat segala sesuatu akan jadi bahagia dan keuntungan kepadanya untuk di akhirat nanti. Tetapi kalau batin manusia itu telah rosak, manusia itu jatuhlah kemanusiaannya dan berbalik atau bertukarlah keadaannya lebih rendah dan lebih hina daripada binatang selama di dunia, sekalipun badan dan tubuhnya yang lahir masih seperti manusia juga. Di akhirat nanti mereka akan ditempatkan dalam tempat seksa dan kehinaan. Manusia itu boleh rosak batin dan kemanusiaannya disebabkan beberapa perkara. Pertama sekali ialah salah asuhan dan pendidikan. Salah asuhan dan pendidikan. Yang kedua, manusia boleh jatuh ke taraf yang lebih hina. Kemanusiaan dia adalah disebabkan salah pergaulan. Justru itu kita kena awasi pergaulan anak-anak kita di rumah. Yang ketiga, disebabkan hidup manja dan berkecukupan terus-menerus. Yang ni kita jangan terlalu memberi ataupun memanja-manjakan anak sampai tidak boleh berdikari. Ini juga salah satu punca yang menyebabkan mereka boleh tergelincir daripada menjadi manusia yang patuh pada Allah Ta'ala
kepada manusia yang hina kemungkinan besar. Yang keempat, disebabkan ditimpa nasib malang dan sengsara. Ujian yang ditimpa. Tak? Di mana sekarang kita ditimpa dengan musibah COVID-19, ada orang yang tidak boleh mengawal diri. Ada di barat sampai terjun daripada tingkat yang tinggi, membunuh diri sebab pegangan mereka pada Allah Ta'ala tidak kuat, tidak utuh. Yang kelima, disebabkan kuatnya nafsu kebinatangan untuk perut dan farasnya. Yang keenam, disebabkan kuat sifat pemarah. Yang ketujuh, disebabkan tidak beroleh pemimpin dan pengajaran. Artinya dibiarkan sahaja sejak daripada kecil hidup seada-adanya sahaja. Yang kelapan, disebabkan salah pembacaan, salah pemandangan dan pendengaran sehari-hari dan lain-lain lagi. Manusia yang telah rosak itu keadaannya lebih rendah dan lebih hina daripada binatang. Binatang berbuat segala kerendahan itu tidak kita sesalkan lagi, kerana sudah sifat dan pembawaannya sungguh-sungguh. Sungguh pun binatang-binatang itu berbuat yang rendah-rendah, tidak pula kerendahannya itu seperti kerendahan dan kehinaan perbuatan manusia yang telah rosak kemanusiaan dan batinnya itu dalam segala kerendahan apa jua pun. Harimau dan singa, sekalipun keduanya terkenal binatang buas, tidak mereka akan menerkam mangsanya, yakni makanannya, kalau tidak dipaksa lapar yang tidak tertangguhnya lagi. Ular yang amat bisa sekalipun tidak akan memeluk dan menyakiti dengan lidahnya yang seperti jarum berisi racun dan berbisa itu kalau tidak diganggu dan diusik terlebih dahulu. Binatang-binatang itu sekalipun betapa besar perut dan banyak makannya, tidak mereka lagi akan berebut-rebut mencari makanan dengan sebangsanya kalau perutnya sendiri sudah kenyang. Binatang-binatang itu baik jantan maupun betina tidak mengenangkan nafsu bersetubuh kalau tidak mereka berhadapan dan berpandangan. Anjing sekalipun bagaimana galaknya tidak pernah derhaka kepada kepada tuannya, malah tetap hormat dan setia, tidak pernah mahu menggigit tuannya sekalipun dia telah gila. Binatang-binatang itu sekalipun bagaimana kecil tubuh dan sedikit makannya, tidak seekor juga yang pemalas atau tidak rajin bekerja mencari keperluan dan kesempurnaan hidupnya. Kutu dan pijat dan seumpamanya, sekalipun makanannya darah manusia yang sangat susah dan sulit serta berbahaya memperolehnya, tidak pernah mereka berputus asa dan berputus harapan untuk memperolehnya. Binatang-binatang jarang terjadi membunuh sekalipun tidak sebangsanya. Kalau tidak akan dimakannya disebabkan rasa lapar yang memaksanya dan lain-lain sebagainya di antara segala sifat-sifat binatang. Tetapi manusia yang telah rosak batin dan kemanusiaannya dalam segala kerendahan itu lebih rendah dan lebih hina dari perbuatan binatang. Kalau hendak mengetahui lebih jauh tentang kerendahan dan hinanya manusia itu, dan diri kita sendiri tidak terkecuali telah seperti binatang, apakah keadaan dan perbuatannya bila manusia itu telah rosak batin dan kemanusiaannya? Maka cubalah selidiki dengan tidak setahunya bagaimana keadaan dan perbuatannya ketika dia tidak dilihat oleh orang-orang yang ditakutinya, dimaluinya dan diseganinya. Ketika itu tahulah kita manusia bersifat dan berkeadaan apakah dia atau kita sendiri. Di hadapan orang ramai atau orang-orang yang ditakuti atau disegani, masing-masing manusia sedapat-dapatnya mengusahakan dirinya seperti manusia. Tetapi bila ia telah seorang diri, kembalilah sifat dan keadaannya yang sebenar. Kemudian dalam ayat 6 Allah menerangkan bahawa yang terkecuali daripada keadaan yang kita sebutkan di atas, yakni daripada darjat kedudukan manusia yang jatuh lebih rendah dan lebih hina daripada binatang, hanyalah orang-orang beriman sebenar-benarnya dan berbuat baik serta beramal soleh. Begitu juga manusia yang telah jatuh bersifat lebih rendah dan lebih hina daripada binatang itu, hanya dengan beriman sebenar-benarnya serta berbuat baik dan beramal soleh itu, maka naik kembali jadi manusia yang sebenarnya. Apakah iman sebenar-benarnya dan apakah yang dikatakan berbuat baik dan beramal soleh? InsyaAllah
kita akan terangkan dalam tafsir di dalam surah Al-As ayat 1 hingga ayat 3. Dengan beriman, sebenarnya manusia mengetahui dan merasa bahawa dirinya di bawah kekuasaan ghaib yang paling tinggi. Sekejap mata boleh selamat dan sekejap mata boleh celaka. Dengan beriman, sebenarnya itu manusia mengetahui dan merasa bahawa yang mempunyai kekuasaan ghaib yang tertinggi itu selalu mengintip dan mengamat-amatinya. Tidak dia lengah sekejap mata jua pun. Dengan beriman, sebenarnya itu manusia mengetahui dan merasa bahawa sudah sepatut dan sewajibnya dia berterima kasih dan taat dan tidak patut sekali-kali derhaka kepada Khalik atau Tuhannya dalam segala hal dan keadaan. Dengan beriman, sebenarnya itu manusia mengetahui dan merasa bahawa sudah sewajibnya dia menerima dengan sepenuh hati segala pelajaran dari Tuhannya yang disampaikan oleh Rasul dan utusan Tuhannya serta mencontohi Rasul itu dalam segala hal dan keadaannya. Dengan beriman, sebenarnya manusia mengetahui dan merasa bahawa sudah sewajibnya dia menjauhi segala macam kejahatan dan kederhakaan kerana dia mengetahui dan merasa bahawa dia akan mendapat murka dan hukum dari Tuhannya. Kalau tidak sekarang, besok atau lusa atau di masa akan datang. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat kelak dalam kehidupan sekali lagi akan ditemuinya juga murka dan hukuman Tuhannya tersebab kejahatan dan derhakanya itu. Dan lain-lain sebagainya daripada segala buah keimanan yang sebenarnya. Dengan berbuat baik dan beramal soleh, dibawa rasa keimanan atau dibawa hati yang beriman, manusia itu suci, yakni bersih dan mulialah hatinya, halus dan tinggilah kemanusiaannya, lapanglah dadanya, puaslah hatinya dan lain-lain sebagainya. Ringkasnya, dengan beriman sebenarnya serta beramal soleh dan berbuat baik, tetaplah manusia itu jadi makhluk yang mulia dalam segala-galanya, sebagai makhluk yang tunduk dan setia kepada Tuhannya dalam segala hal dan keadaan, sebagai makhluk yang hidup dalam pergaulan dan masyarakat yang wajib aman dan makmur, dan sebagai makhluk yang tidak akan hidup di dunia yang fana ini sahaja, tetapi akan hidup dengan kehidupan yang kekal di alam akhirat kelak. Kemudian pada ayat 7 dan ayat 8 Allah menyatakan, hai manusia yang masih belum mempercayai dan belum beriman dan taat, apakah lagi yang membawa atau mendorongkan kamu kepada mendustakan atau tidak membenarkan dan tidak menurut agama, yakni Islam. Artinya kesucian dan agama yang disampaikan Rasulku Muhammad, padahal kamu sudah mengetahui segala yang tersebut dahulu. Tidakkah kamu percaya bahawa Allah Tuhanmu yang mengutus Muhammad itu jadi Rasulnya? Adakah yang paling kukuh dan paling meletakkan sesuatu pada tempatnya? Tidak suatu jua perbuatan, peraturan, perkataannya dan segala-galanya yang datang daripadanya, yang terbuang percuma atau tersia dan main-main, tetapi segalanya itu mengandung erti dan hikmah serta rahsianya. Saya ingin mengupas sedikit berkaitan dengan ayat falahum ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam tafsir yang lain, ulama tafsir menafsirkan ayat ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala amalan yang tidak akan henti. Dengan kata yang mudah ialah, jika sekiranya kita dari semenjak balik sehinggalah kita tua, kita dah kurang upaya, kita dah nyanyuk dan sebagainya, insya-Allah dalam keadaan kita beramal dengan amalan yang tua itu, Allah Ta'ala akan gandakan pahala di mana kita masih lagi kuat. Itu satu tafsiran daripada ulama tafsir. Begitulah juga dengan keadaan kita sekarang yang berada di COVID-19 ni, yang sepatutnya kita kebiasaan kita pergi solat berjemaah di masjid dan sebagainya. Dengan keadaan yang begini, dengan kita taat kepada ulil amri, pemimpin, untuk mengelakkan keselamatan nyawa kita daripada tergugat, insya-Allah saya berkeyakinan apa yang disebutkan dalam ayat ni juga kita termasuk dalam golongan itu, iaitulah mereka yang berusaha memang tiap-tiap waktu untuk pergi solat berjemaah di masjid,
tetapi dihalangi disebabkan penyebaran ataupun tersebarnya wabak ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita pahalanya sama seperti mana yang kita telah usahakan, walaupun kita solat berjemaah di rumah dengan anak-anak dan isteri, insya-Allah. Faedahnya, berkata Rasulullah SAW, man qara'a minkum wattini wazzaitun fantaha ila qawlihi ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana dzalika minasyahidin. Artinya, barang siapa di antara kamu membaca surah At-Tini waz-Zaitun, maka sampai pembacaannya kepada firman Allah Ta'ala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala sehakim-hakim para hakim, sebijak-bijak orang yang bijaksana. Yakni ayat penghabisan, maka hendaklah ia menjawab bala wa ana zalika minasyahidin. Maksudnya sebenarnya Allah itu sehakim-hakim, orang yang hakim, dan hamba atas yang demikian termasuk golongan puak orang-orang yang mengakui. Bala maknanya ya Allah, aku termasuk daripada saksi, orang-orang yang menyaksikan akan kebijaksanaanmu ya Allah. Akhrajahu At-Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Mardawayh an Abi Hurairah. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Mardawayh dan juga Abi Hurairah. Maksudnya rawi paling atas sekali ialah rawi a'lanya ialah Abi Hurairah. Wallahu a'lam bimuradihi, tamat surah At-Tin. Semoga apa yang kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan surah At-Tin, kita ambil iktibar bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan kita dengan segala kemudahan, penciptaan yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Diletakkan anggota badan kita tidak seperti mana makhluk yang lain, ialah untuk kita apa? Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Semua yang berada di dalam dunia ini, termasuk matahari, bulan, bintang, lautan, bukit bukau dan sebagainya, adalah berkhidmat untuk manusia. Begitulah juga tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang kita makan adalah berkhidmat untuk manusia. Justru kita kena faham manusia pula dicipta untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Oleh kerana itu, kita jangan abaikan kedudukan kita yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan darjat mereka yang tinggi itu kepada serendah-rendah darjat, lebih rendah daripada binatang ternakan. Semoga kita mengambil iktibar daripada apa bincangan kita pada pagi ini. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.